Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung lagi mudzakarah kita matan Safinatul Najah, dan telah kita sampai pada fasal yang baru yang membincangkan tentang syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Disebut dalam kitab kita ini syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat untuk sahnya takbiratul ihram itu ada 16. Bila gugur salah satu syarat, maka salat itu tidak yanaqid. La tanaqid. Salat itu tidak dikira. Tidak dikira. Maknanya seorang tu bila gugur satu syarat, contohnya dibaca Allahu Kabir, sepatutnya Allahu Akbar, baca Allahu Kabir. Ketika itu dikatakan dia tak masuk pun sembahyang tu, dia masih di luar sembahyang, tak masuk lagi ke dalam sembahyang. Kita tidak sebut solatnya batal. Nak kata batal mesti masuk sembahyang dulu, nak rakaat kedua terkentut, itu batal. Ini tak masuk sembahyang pun lagi, sebab nak masuk sembahyang mesti dengan takbir. Nak masuk sembahyang mesti dengan takbir. Takbir dia pun tidak sah. Itu. Jadi kalau gugur salah satu syarat, maka orang itu tidak dianggap sebagai masuk ke dalam sembahyang. Yang pertama, antaqa'a halatul qiyam fil fardhi. Syarat yang pertama nak sahnya takbiratul ihram, hendaklah takbiratul ihram itu kita kerjakan ketika mana sedang kita berdiri. Kalau salat itu fardu. Fardu itu telah kita terang sama ada 5 waktu ataupun nazar ataupun qada dan sebagainya. Jadi kalau seseorang itu mampu untuk takbir dalam keadaan berdiri, wajib dia berdiri. Allahu Akbar. Kalau salat itu sunat, maka tidak ada masalah untuk dia bertakbir dalam keadaan dia berdiri ataupun duduk ataupun mengereng, tidur atas lambung kanan ataupun atas lambung kiri, tidak ada masalah. Sebab memang solat sunat, berdiri itu tidak wajib, hanya sunat. Okey. Ataupun tidak mampu berdiri dalam solat fardu, maka dia sembahyang duduk. Ketika itu takbiratul ihram juga dalam duduk. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah. Hendaklah takbir itu dalam bahasa Arab. Tak boleh Allah Maha Besar, tak boleh. Melainkan kalau tidak mampu, baru peluk Islam, tak mampu, belajar tak sempat juga nak belajar, waktu nak habis, maka diterjemahkanlah sebagaimana telah kita terangkan. Wa antakuna bil lafzil jalalah wa bil lafzil akbar. Mesti guna Allah, mesti guna akbar. Tak boleh tukar kalimah tu. Kalau kita sebut Allahu Kabir, Allahu A'zam, tak boleh. Sebab akbar ditukar dengan kabir ataupun a'zam. Begitu juga kalau kita tukar Allah, kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim wa akbar, Ar-Rahman wa akbar, tak boleh. Tidak sah, mesti Allah dan juga lafaz akbar. Kemudian tertib, tak boleh akbarullah, mesti Allahu, lepas tu barulah akbar. Tak boleh akbarullah, tidak sah. Kemudian wa alla yamudda hamzatul jalalah. Hamzah pada Allah tak boleh dipanjangkan, tak boleh dibaca Allahu Akbar. Sebab ketika itu akan jadi istifham, soalan. Allahu Akbar maknanya adakah Allah Ta'ala itu Maha Besar? Jadi tidak sah lah. Kita bukan nak tanya, kita nak buat satu pernyataan, khabar yang memberitahu Allah itu Maha Besar. Insya'ut takbir, kita nak insya'at takbir. Okey. Wa yajuzu isqatuha in wasalaha bi imamin aw ma'mum. Kalau kita nak kalau kita sambungkan dengan perkataan imam ataupun makmum, ketika itu kita boleh gugurkan hamzah Allah itu. Contoh kita sebut usalli dhuhra imamanillahu akbar. Imamanillah. Jadi Allah tu tu hilang. Sebab hamzah tu hamzah al-wasl, bukan hamzah al-qata'. Jadi bila imaman tu nak masuk pada Allah, maka
kita baca imamanillah. Manillah tu sebab imaman tu belakang tu ada tanwin. Tanwin tu huruf nun lah. Lepas tu di bawah kan, sebab di bawah ialah harakah yang paling ringan. Ataupun kita sebut usalli dhuhra ma'mumanillah. Ma'muman, Allahu Akbar, itu asalnya. Tapi kita nak sambung usalli al-dhuhra ma'mumanillahu akbar. Tidak ada masalah. Kita gugurkan hamzah Allah. Hamzah Allah. Nu'adamu maddi ba'i akbar. Jangan panjangkan ba pada akbar. Tak boleh baca Allahu Akbar. Sebab makna akbar ialah jamak kepada kabar. Kabar ialah tablu al-kabir, gendang yang besar. Kalau kita niat makna jadi kafir. Allah ialah gendang yang besar, kafir. Ataupun baca Allahu Ikbar juga tak boleh. Sebab ikbar dengan panjang bar tu tak, maknanya ialah haid. Ikbar ialah salah satu nama daripada nama-nama darah haid. Jadi Allah darah haid, niat makna jadi kafir. Jadi tak boleh kita baca Allahu Ikbar, Allahu Akbar dalam keadaan bar tu panjang. Yang betul Allahu Akbar. Kemudian syarat seterusnya wa alla yushaddidal ba. Jangan kita tasydidkan, sabdukan ba. Tak boleh baca Allahu Akbar, tak boleh. Ba tu kita sabdukan Allahu Akbar. Kena baca akbar lah. Nak bagi contoh ba tu bersabdu. Tak, kena akbar. Kalau tak, macam mana nak bagi contoh? Allahu macam mana? Tak boleh. Kita kena berbaris, kita bariskan juga huruf sebelum ba. Jadi Allahu Akbar. Tidak sah sebab ba tu bersabdu. Juga wa an la yazida wawan sakinatan aw mutaharikatan bainan kalimatain. Tak boleh tambah waw yang mati di antara Allah dan Akbar, dan juga ataupun waw yang hidup. Tak boleh kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar tambah waw mati kat tengah. Ataupun hidup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak sah. Takbir tidak sah. Bila takbir tidak sah, seseorang itu tidak dianggap sebagai masuk ke dalam sembahyang pun. Wa alla yazida wawan qabla al-jalalah. Jangan tambah juga waw sebelum daripada sebelum daripada Allah. Tak boleh kita baca wallahu akbar, tak boleh. Wallahu akbar, tak boleh. Jadi waw tak boleh ditambah kat tengah. Allahu akbar, tak boleh. Allahu akbar, tak boleh. Sebelum Allah sebut waw pun tak boleh. Wallahu akbar juga tidak boleh. Berbeza dengan salam. Salam boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebab waw tu harful ataf, huruf ataf. Pada salam, wassalam, waw tu ataf pada sebelum. At-tahiyyatul mubarakatus salawat apa semua tu, dan salam sejahtera ke atas kamu. Tapi Allahu Akbar tidak ada kalimah lain sebelum tu, sampai kita boleh atafkan dengan kalimah sebelum tu. Seterusnya wa la yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Jangan. Syarat seterusnya wa la yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Kita jangan berhenti antara dua takbir itu dengan berhenti yang lama. Sama ada kita niat nak sambung balik takbir ataupun nak berpaling daripada takbir. Berpaling daripada takbir maknanya tak nak takbir dah lah. Tak. Jadi tak boleh sebut Allah berhenti lama. Tak. Lepas tu lama akbar, tak boleh. Okey. Sama ada kita ada niat nak sambung, memang niatnya nak sambung akbar tapi lama sikit nak berhenti. Tak boleh, tidak sah. Ataupun tidak ada niat untuk sambung balik. Memang niat nak berpaling daripada takbir, nak sebut Allah sahaja, akbar tak nak sempurnakan, juga tak boleh. Dua-dua tak boleh. Kalau berhenti lama mutlaqan tak boleh. Kalau berhenti sekejap juga tidak boleh kalau niatnya nak berpaling daripada takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berhenti sekejap je. Tak. Tapi bila berhenti tu niat kita tak nak takbir dah. Tiba-tiba kita sambung balik takbir. Ketika itu tidak sah, kena start semula lah. Allahu akbar. Kalau kita berhenti untuk bernafas boleh tak? Tidak ada masalah. Kita duduk berlari daripada luar masjid nak pergi ke sah pertama, lari sampai ke
Untuk imam Allah Akbar, tak ada masalah. Kalau untuk bernafas, dan telah kita bincang kalau kita pisahkan dengan alif lam Allahul Akbar boleh, ataupun dengan dua sifat Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Akbar, lebih daripada dua sifat tidak boleh. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, hendaklah kita dengar semua huruf takbir itu daripada a sampai bar sampai ra tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak angkat suara kuat-kuat, tapi kita dengar, tetap kita dengar suara itu. Takbir kita tu. Jadi semata-mata kita dengar lah, tak wajib bagi orang lain dengar. Okey. Kalau ada bunyi bising, kita angkat suara tu lebih sikit. Kalau tak dengar juga tidak ada masalah lah. Sebab bila kita dah angkat suara sikit tu tak dengar juga tu bukan sebab masalah kat telinga kita. Bukan masalah kita tak angkat, bukan masalah kita tak kuatkan suara, tapi masalah bunyi bising tu yang menghalang daripada kita dengar takbir. Ketika itu tidak ada masalah. Adkhulul waqti fil muaqqat. Kalau kita nak sembahyang, syarat seterusnya adkhulul waqti fil muaqqat, mesti masuk waktu. Kalau solat itu jenis berwaktu, contoh sembahyang 5 waktu itulah zuhur, mesti masuk waktu zuhur dulu, barulah Allahu Akbar. Tak boleh kita Allah, lepas tu orang azan, lepas tu kita pun Akbar. Tak boleh. Mana Allah tu luar waktu, Akbar dalam waktu, tak boleh. Mesti semua sekali dalam waktu. Begitu juga solat sunat. Solat sunat duha, solat sunat tarawih, mesti Allahu Akbar semua dalam waktu duha, waktu tarawih. Begitu kalau ada sebab, solat sunat istisqa minta hujan, solat sunat gerhana matahari, gerhana bulan, mesti sebab tu dah berlaku, dah masuk waktu, barulah kita start dengan Allahu Akbar. Wa iqa'uha halat al-istiqbal. Kita sebut Allahu Akbar dalam keadaan kita menghadap ke kiblat. Tu. Itu kalau disyaratkan menghadap kiblat lah. Ada waktu-waktu kita sebut sebelum ni tidak disyaratkan menghadap kiblat. Solat syiddati al-khauf. Solat dalam keadaan diikat, disalib dan sebagainya. Tak, ataupun sakit tidak ada orang arahkan kita ke arah kiblat, waktu tu tak ada masalah kita Allahu Akbar walaupun kita tidak menghadap ke kiblat. Tapi kalau kita dalam keadaan okey, sihat, molek, tidak ada sakit apa-apa, mampu, kena menghadap kiblat. Kalau tidak sah takbiratul ihram. Wa la yukhilla bi harfin min hurufiha. Tak boleh kita baca dengan makhraj yang salah teruk. Baris yang mengubah makna tak boleh. Tu. Contoh kita baca Allahu Akbar. Lagi makna. Ada makna tak ada. Allahu. Ada Allahu Akbar. Tu yang tebal tu lah, yang al-ha. Bukan hak. Okey. Na'am la yaduru taqrirur ra. Kalau kita ulang ra tak ada masalah. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Ra tu 2 kali berputar berbunyi, tidak ada masalah. Begitu juga tidak ada masalah kalau orang jahil dia tukar hamzah dengan waw. Allahu Akbar. Tadi kita sebut tak boleh. Allahu Akbar. Tak. Tapi kat sini disebut boleh pula. Boleh sebab apa? Sebab jahil. Mana orang kampung untuk mengaji disebut Allahu Akbar pelak. Sebab tu Allahu Akbar. Tak, disebut Allahu Akbar. Tidak ada masalah bagi pihak dia lah. Bagi pihak kita yang tahu tak boleh, haram. Sembahyang tidak sah. Malah tidak dianggap sebagai masuk dalam sembahyang pun. Wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Ini penting. Hendaklah kita melambatkan takbir kita daripada takbiratul imam. Mesti imam habis dulu takbir. Ini kalau kita ikut imam lah. Imam sebut Allahu Akbar, imam habis, barulah kita Allahu Akbar. Tak boleh imam tak habis kita dah masuk. Contoh imam sebut Allahu, kita pun Allah. Imam mula dulu, tapi belum imam sempat habis kita dah masuk sebut Allah. Tak boleh, tidak sah. Jadi kita mendahului imam tak boleh, kita serentak dengan imam tak boleh, kita start sebelum imam habis pun tak boleh. Yang boleh, yang sah, imam habis sempurna Allahu Akbar, imam sebut bar tu barulah kita kalau imam Allahu kita pun dah
Tak boleh. Mesti imam habis barulah kita start takbiratu ihram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.